Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasuah, kejatuhan politik, maruah dan bangsa Melayu. Hari ini kita semua faham apabila disebut salah guna kuasa, penyelewengan, pecah amanah, kroni dan rasuah. Sehingga kan pelajar sekolah rendah pun memahami apa yang dimaksudkan rasuah. Sebenarnya, setahu kita, dari sebelum kemerdekaan hingga ke tahun 90-an, kita tak pernah pun menyebut perkataan salah guna kuasa, penyelewengan, pecah amanah, kroni dan rasuah. Tak faham pun apa maksudnya. Tetapi sekarang kita tahu bahawa ianya sejenis penyakit yang menghinggapi masyarakat, baik yang berkedudukan tinggi ataupun rendah, ahli-ahli politik dan penjawat-penjawat awam tanpa mengenal pangkat dan kedudukan. Rasuah adalah rangkaian penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan tidak amanah. Ia hampir sama dengan penyakit ada sekarang ini, yang lebih dikenali sebagai penyakit tiga serangkai, iaitu darah tinggi, kencing manis dan sakit jantung. Terdapat beberapa ruang yang boleh mewujudkan salah laku rasuah. Rasuah boleh dibahagikan kepada beberapa ruang di mana ia boleh berfungsi. Pertama, pengambilan wang secara sengaja dari hasil terkumpul negara, hasil dari cukai yang dikenakan ke atas keperluan kehidupan seharian rakyat, atau dari dana simpanan yang diamanahkan oleh rakyat kepada agensi, atau dari tabung-tabung yang diamanahkan oleh rakyat. Ia juga boleh berlaku dalam pembelian keperluan negara yang melibatkan jutaan ringgit atau pengwujudan sesuatu projek atau dana, tetapi tidak dilaksanakan setelah peruntukan keluar. Kedua, penyelewengan peruntukan kerjaan oleh agensi yang memegang peruntukan pembangunan untuk rakyat melalui cara memberi kerja kepada penama yang meletak harga lebih tinggi dari anggaran dibuat. Dan paling mudah untuk salah laku terjadi adalah bagi kerja-kerja design and build, iaitu reka dan laksana, atau untuk kerja-kerja direct nego, iaitu kerja rundingan terus. Kerja-kerja emergency, iaitu kerja-kerja kecemasan yang perlu disegerakan. Persepakatan boleh berlaku antara penerima dan pemberi rasuah dalam menetapkan harga. Selain dari itu, salah laku boleh juga terjadi bagi kerja-kerja tambahan yang tidak dimasuk dalam perjanjian asal sesuatu kerja. Contoh lain perlakuan rasuah adalah berhubung permohonan tanah. Permohonan oleh orang pertama diluluskan kepada permohonan kemudian. Ketiga, rasuah terus dari rakyat kepada penerima rasuah
secara langsung dan spontan. Ini boleh terjadi di mana sahaja tanpa mengira tempat, kerana pelaku kesalahan tidak mahu dihadap ke muka pengadilan. Kita juga telah didedahkan dengan kes-kes penjualan my card. Lebih mendukacitakan, keterlibatan skandal yang amat sensitif dan berani ini adalah bangsa Melayu. Mereka ini bukan sahaja mementingkan diri, malah secara tidak langsung merupakan pengkhianat kepada bangsa dan negara. Menurut laporan Ketua Audit Negara tahun 2018 siri kedua pula, 95% pelancong Cina dan India tiada tarikh keluar mereka mengikut data imigresen. Sepanjang tahun 2016 hingga 2018, seramai 79,799 pelancong Cina datang ke negara kita. Seramai 76,258 orang atau 95.6% tiada rekod keluar setelah tamat tempoh. Pada tahun 2017 hingga 2018 juga, seramai 41,243 pelancong India datang ke negara kita. Seramai 39,806 atau 96.5% tiada rekod tarikh keluar setelah tamat tempoh. Di mana dan ke manakah mereka menghilang? Dari tahun 2019 hingga sekarang, bagaimanakah agaknya kedudukan ini? Suatu faktor yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Tiada rekod keluar bermakna mereka tidak balik ke negara asal. Penjualan my card dan tiada rekod keluar boleh dilihat sebagai suatu keadaan yang memungkinkan ada hubung kait. Tidakkah penerima my card ini boleh menjadi pemilih untuk memilih pemimpin bagi negara kita? Dan keadaan ini tidakkah terfikir oleh kita memungkin wujud suatu usaha yang amat terancam? Perkataan yang berbunyi, bangsa Melayu boleh dibeli walau apa pun kedudukan, status dan jawatan mereka, menjadi buah mulut mereka yang berkepentingan. Amat menyedihkan, disebabkan segelintir bangsa yang mementingkan diri, nama bangsa Melayu secara umum tercemar, disebut tidak bermaruah. Saudara-saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang budiman, walaupun telah diwujudkan Badan Pencegah Rasuah BPR pada tahun 1997 yang kemudiannya dipindah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pada tahun 2008, namun penyakit ini sukar dihapuskan kerana ia wujud dari kehendak kepentingan diri tanpa batasan oleh sesiapa sahaja. Perlakuan sebegini telah menjejaskan kecekapan dalam banyak sektor yang membabitkan kepentingan orang ramai. Wujud kesombongan
dan tiada kemesraan yang sekata di jabatan-jabatan yang boleh mewujudkan kejadian salah laku rasuah. Ini boleh dilihat dan mungkin dialami oleh kita hari ini. Sebenarnya, kita boleh menghapuskan perlakuan ini di peringkat mana sekalipun kerana telah wujud akta yang melindungi. Jika melaporkan kepada pihak berkuasa, sesiapa yang berjanji memberi rasuah terdapat di bawah Seksyen 25-1 dan -2 Akta SPRM 2009. Jika melaporkan sesiapa yang meminta rasuah adalah di bawah Seksyen 25-3 dan -4. Pemberi maklumat juga dilindungi di bawah Seksyen 65 Akta SPRM 2009 dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Sementara saksi dilindungi pula oleh Akta Perlindungan Saksi 2009 di mana pemberi maklumat dilindungi dan tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak dalam apa jua keadaan. Jika penyakit berbahaya menimpa seluruh dunia dapat kita cegah dan tangani secara bersepadu dalam negara, mengapa gejala-gejala dan perkara buruk yang hanya berlaku dalam negara kita tidak dapat ditangani secara total? Saya cuma menyebut antara tokoh yang kita ketahui dalam sejarah tanah air. Perhatikan, apakah harta yang dimiliki dan ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, Allahyarham Tun Husin On dan Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz selama Allahyarham diberi kepercayaan oleh bangsa selain dari perjuangan dan jasa bakti kepada bangsa dan negara. Kita lihat sahaja bagaimana gaya hidup seharian Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz semasa hayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.